Subhanallah. Tunggu orang masuk jap. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni apa ni Kak Asma nak buat surprise dululah. Nak bagi dia orang teka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat semua. Kita bersiaran secara mengejut, masya-Allah, di satu lokasi yang sangat istimewa tanpa saya rancang, tak ada dalam jadual, tapi Allah yang Maha merancang. Allah yang Maha menemukan. Walaupun dah lama sebenarnya saya nak berjumpa bersemuka dengan insan yang saya sayang dan saya rindu. Sebelum ni pernah bertemu berapa kali dan Allah temukan kali pertama, pertemuan pertamanya adalah di negara luar, di Australia ketika itu. Dan alhamdulillah sejak daripada itu kita ada bersambung-sambung lagi. Tadi saya ada satu ceramah, kalau siapa ikuti tadi, di satu surau Ubudiyah di Gombak. Kemudian ketika saya sedang tuliskan autograf, ada seorang muslimat ni, seorang wanita ni, dia minta saya tuliskan satu autograf namanya, nama insan yang ada di sebelah saya ni. Lepas tu saya tanya, bila nak bagi buku ni? Sekejap lagi, dia kata, sekejap lagi saya nak pergi rumahnya. Saya terus bagi tahu, insya-Allah boleh tak saya nak ikut. Dah lama nak jumpa Adinda ni. Masya-Allah. Mungkin ada siapa boleh teka nanti dulu. Lepas tu saya terus tadi siap-siap apa semua, sampailah. Walaupun saya tahu ini hampir dengan Zuhur dan kita pun takkan lama. Masya-Allah, Allah permudahkan untuk sampai dengan diiringi, dibawa oleh Puan Siti Hajar. Terima kasih sangat Puan yang menjadi orang tengah. Jadi insan istimewa yang saya maksudkan adalah seorang wanita pendakwah yang saya rasa dah lama, 15 tahun, lebih 10 tahun di arena dakwah. Dan beliau terlebih dahulu sebelum saya, masya-Allah, muda setahun daripada saya. Saya lahir 83, beliau 84. Saya umur 38, beliau 37. Orangnya kecil molek, sangat lemah lembut, masya-Allah, tetapi semangat juangnya sangat luar biasa. Okey, siapa yang nak cuba teka tengah hari Ramadan, 10 Ramadan ni, antara buku-buku yang ditulis oleh beliau iaitu Sebarkan Cintamu. Okey, siapa yang boleh teka sila teka, sebab ada di rumahnya. Sebarkan Cintamu. Okey. Tak boleh teka lagi. Seterusnya Cinta High Class. Siapa tahu penulis buku ni? Cinta High Class. Seterusnya iCard Apple Parenting. Subhanallah, saya tunjuk sikit. Dah ada tu yang boleh tulis tu. Allah di sisi Masalah Pergi. Masya-Allah, saya tutup nama. Ini antara buku. Saya dah ada ni. Hampir semua buku saya ada. Allah di sisi Masalah Pergi. Masya-Allah, memang best sangat buku ni. Bila ada Allah bersama, masalah akan pergi. Masya-Allah. Geletek hatimu, geletek hatimu. Masya-Allah, dah ada yang komen, dah ada yang tahu peminat-peminat Ustazah. Berdebar Cinta. Ini kita tak boleh nak sorok dah penulisnya. Penulisnya ada di sebelah saya. Berdebar Cinta. Aku ada wali. Subhanallah. Kemudian Tautan Hati. Inilah orangnya, kecil molek, comel. Masya-Allah, subhanallah. Kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Fatimah Syaraha Muhammad Nurdin. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya sebenarnya rasa macam bermimpi, rasa macam tak percaya. Kekanda tersayang Ustazah Asma Harun sudi datang ke teratak saya ni. Allahu Akbar. Dan Allah pilih Puan Hajar jadi asbab untuk bawa Ustazah Asma Harun ke sini. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Saya rasa nak nangis, saya rasa tak tahu nak cakap apa. Saya rasa macam nak cubit pipi ke mimpi lagi ni. Saya pun ke mimpi ni. Sebab memang berhasrat nak jumpa lama, Allah mudahkan dengan cara yang sangat simple. Saya jumpa Ustazah Asma Harun dekat Australia dulu. Ya Allah, sangat meraihkan tetamu. Saya ingat sampai sekarang.
Masa tu saya bawa baby ni, sekarang dah besar dah pun baby Masa tu ni. dalam dukung, kami jemput Ustazah Fatimah untuk ceramah. Masa tu suami belajar di sana kan. Masa tu dia sambung PhD. Lepas tu dia jadi ketua pengerusi persatuan. Jadi masa dibincangkan, saya lah yang cadangkan jemput Ustazah Fatimah Syarahah. Sebab itu saya pun AJK kerohanian di persatuan Brisbane student tu. Jadi naiklah nama Ustazah dan saya antara orang yang entertain lah, bawa ke rumah, pastikan makan minum, tempat tinggal semua. Pecah rahsia. Saya baru tahu. Patutlah Ustazah Asma sangat baik. Kami tumpang duduk ziarah rumah dia, makan sedap. Ustazah Asma ni pandai masak ni. Subhanallah. Ya Allah, buat catering, bantu suami kat sana sebab kos harga hidup sana tinggi kan. Sangat tinggi. Sewa Pasal rumah anak tinggi, kita ramai. Ya, betul. anak ramai. Ya Allah, saya ingat lagi masa tu anak Ustazah Asma dia main getah. Ya. Ada dia sebut, dia cakap bahasa Inggeris. Saya pun Allah, comelnya. Subhanallah. Datang balik kenangan tu. Ya, datang balik. Kadang rasa macam Allah temukan kita tempat yang jauh. Tapi Allah nak suruh jadikan kita dekat. Balik daripada Australia. Lagi sekali jemput di tempat kerja suami di UniKL, ingat tak? Betul. Lepas tu kita bergabung pula dekat situ. Betul. Di UniKL. Betul. Jadi daripada dulu sebenarnya saya sendiri secara peribadi personal menjadikan Ustazah Fatimah Syarahah antara rujukan saya dalam membaca, guru saya. Masya Allah, kita kan berguru, belajar ilmu tak kira umur. Subhanallah, Allahu Akbar. Selagi mana kita ada rasa ingin belajar, kita tak akan berhenti walaupun umur ke, pengalaman ke. Jadi kita akan dapat banyak ilmu bila kita merendah diri. Subhanallah, sampai sekarang pun saya tahu dalam tubuh badan kecil comel ni, lembut ni, ada kekentalan jiwa yang sangat hebat. Ketika beliau dilanda dengan pelbagai mungkin kritikan dan sebagainya, beliau tetap teguh. Ini anak nombor berapa? Ini anak nombor 3. Nombor 3, subhanallah. Lepas nombor 3 ada nombor 4. Ada nombor 4, nombor 5. Subhanallah. Dan Ustazah baru menempuh fasa ujian dan sangat tenang. Setelah nombor 5 ada mengandung. Allah uji dengan keguguran. Tak lama selepas itu mengandung lagi. Dan sebenarnya hari ini hari sedikit duka cita, 10 Ramadan. Keguguran sekali lagi. Alhamdulillah, ala kulli hal. Allah sangat baik. Allah nak bagi ramai sikit yang menanti kat sana. Ya, sebab kita mungkin tak layak, banyak dosa, banyak aib, banyak celah. Tapi Allah bagi menanti anak-anak dulu kat sana. Mudah-mudahan Allah sangat baik. Apa yang dia bagi semua adalah terbaik kan? Terbaik. Pengasih penyayang Allah. Mungkin anak tu ialah kita belum tentu mampu menjaga memeliharanya di dunia dengan terbaik. Betul. Jadi dia berada dalam peliharaan Allah. Betul. Untuk menunggu kita. Betul. Sebenarnya Kak Asma pun ada 2 orang juga gugur. Masya-Allah. Subhanallah. Jadi sebenarnya masa kita suntuk anak dia kita nama apa sayang? Nama siapa? Nama apa? Alah comel. Al-Aifat Taslimah. Al-Aifat Taslimah. Dia dari tadi berminat dengan produk Rehla ni. Subhanallah. Produk apa? Sebenarnya Puan Hajar yang jadi orang tengah, dia adalah founder ataupun produk Rehla. Dan kami sebenarnya tak ada hajat tujuan nak promote ni. Tetapi kerana kita tahu ni produk yang sangat bagus, natural, daripada nenas ya. Subhanallah, daripada nenas. Kalau nak cari je Rehla je. Memang apa kita panggil organik, diperbuat daripada nenas. Saya pernah cuba berapa lama, bila masalah kulit saya sangat kering, saya memang akan cari krim Rehla ni. Subhanallah. Dan dia akan pulih dengan cepat. Alhamdulillah. Dia ada pencuci, ada shampoo, ada body lotion, ada masya-Allah moisturizing balm. Okey, jadi saya sebenarnya nak tanya wanita yang sangat cerdas. Sebab dia bekerja di rumah. Saya datang ni tingkat atas. Ni tingkat atas, Syirah pusing sikit. Ini tingkat atas rumah dia, tahu tak? Sebab ni main terjah. Ini sesi terjah ya, Ustazah Fatimah Syarahah di rumahnya. Boleh pusing tengok. Ini ruang dia bekerja, ada stafnya yang comel, ada buku yang banyak. Lepas tu saya tengok ada buku saya juga. Rasa kedil lah pula Ustazah Fatimah masukkan buku saya dalam koleksinya. Ada macam-macam buku. Ruang kerja saya kat bawah. Ini bahagian staff buat packing-packing lah. Okey, ini bahagian staff buat packing. Lepas tu sana ada lagi buku-buku. Lepas tu ada pejabat. Jadi soalannya sini bahagian tingkat 2 beranda. Agak luas, agak lapang juga. Di mana ni? Di Gombak. Masya Allah.
Jadi subhanallah, ini kali pertama saya sampai. Kita tahu Ustazah memang orang buku. Daripada dulu menulis, berapa dah buah buku menulis? Berapa Syikir? Tak kira dah. Buku, berapa dah terbit? Jawapannya sebab tak terkira jadi banyak. Sampai tak 30? Lebih. Lebih lah. Lebih 30. Saya dulu kan bila jumpa dengan Ustazah Fatimah, saya kata saya ni tak ada buku, ada buku lali je. Masa tak ada buku, saya kata Ustazah Fatimah ni dah banyak buku masa mula-mula kenal. Masya Allah. Ini buku keempat saya. Subhanallah. Subhanallah. Saya dekat dengan apa yang kita lalui sekarang ni. Kena dapatkan ni. Masya Allah. saya Tapi tengok. tak nak promote ni. Nak tanya soalan lagi. Ustazah Fatimah sebagai seorang ibu yang sibuk, penulis, bagaimana boleh memanfaatkan masa ataupun ada tips bagaimana nak kekal cergas, dan paling utama bagaimana kita tak nak malas ya. Sebab orang kita paling utama kenapa kerja banyak tak jadi, target tak sampai, sebab masalah utama kita adalah sifat malas. Okey Ustazah, silakan. Okey, masya-Allah. Bila kita baca ayat-ayat awal yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada semangat tentang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Subhanallah. Semangat qiyamul lail, dan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Semangat qiyamun nahar. Allahu akbar. Qiyamul lail wa qiyamun nahar. Subhanallah. Masya-Allah. Sebenarnya anak saya ni nak pergi sekolah dah. Ya. Dia takut lambat. Ya. Sikit je lagi sayang ya. Sabar ya. Allah laku sabar. Dek, tengok berapa orang? 2,300. Subhanallah. Sangat ramai yang sayang Ustazah Fatimah Syaraha, Subhanallah. yang seronok tengok. 2,300 orang walaupun tanpa notis, dan kita tahu ini waktu yang orang sibuk. Comel tak? Comel. Senyum Siapa sikit. tu? Cuba senyum. Senyum tengok sana. Senyum pula. tengok sana. Nanti kita saya boleh sabar. tengok. Saya nak pergi sekolah. Nak masuk sekolah kena sampai sebelum pukul 1 kan? Sebelum dia dia ambil kawan dia ambil yang mak kawan dia pula. sakit tu. Sekarang dah 2.4. So saya suka baca Ustazah Fatimah Syarah, best sangat. Allahu Ustazah Akbar. tengah tengok ramai yang sayang Ustazah Fatimah. Okey, ada yang tanya pasal produk nenas, tapi kalau nanti Ustazah tengok balik, sebenarnya ramai yang sayang dan rindukan Ustazah Fatimah. Nanti kita akan buat sesi yang lain, saya dengan Ustazah Fatimah, yang lebih teratur. Macam ni memang main terjah. Kebetulan Ustazah memang nak kena hantar anak dia tercinta. Dia tengok diri dia. Bagi ucapan sikit. Kak Iman ni cakap petah sikit. ni sebenarnya. Cepat. Okey. Kak Iman minta maaf ya. Kak cakap Iman nak sikit. belajar sabar hari ni. Okey, cakap saya. I love you all. Kak Iman kan penyabar, baik, penyayang, selalu urut umi. Soleh sangat ni kan. Tengok makin ramai orang tengok 2,500. Tu. Cepat cakap sesuatu. Selamat berpuasa, cakap. Sebenarnya anak Ustazah Fatimah Syaraha yang saya kenal, yang kecil-kecil, memang semuanya petah, berkata-kata macam ibu dia, dan ada ilmu. Subhanallah, menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Okey, mungkin Ustazah kupas sikit je apa maksud qiyamul lail, qiyamun nahar. Okey. Qiyamul lail, kita nak masa kita berkualiti, tak dapat tidak kena baik dengan Allah. Bangun di sepertiga malam, ya usahakan struggle. Kita luah apa saja, jangan ada emosi terpendam. Allah ada, ya. Lepas tu di sepertiga malam juga adalah waktu yang paling bacaan ketika itu berbekas dalam hati. Okay. Mudah masuk. Itu qiyamul lail. Kalau kita settlekan dulu, kalau ada rutin contoh satu juzuk Quran, settlekan, sebab siang kita banyak kerja. Betul. Kan nak tengok anak-anak, tengok Betul. umat, tengok masyarakat. Jadi malam tu kita settle dulu kita dengan Allah. Bila siang kita ada tugas dakwah. Qum fa'anzir. Bangun dan beri peringatan. Kita ada anak-anak, ada jiran tetangga. Macam saya sekarang ni PhD Ustazah. Ya Allah, subhanallah. 2 tahun lebih. Dan Alhamdulillah memang dah settle semua dah. Tengah tunggu proofreader, edit sahaja, dan lepas ni akan bentang Waiwa. lagi. Doalah, InsyaAllah, insyaAllah. Hajat saat doa semua ni Ramadan Ya yang berkat. Allah, permudahkanlah ya Allah buat Ustazah Fatimah Syarha Amin ya rabbal alamin. dalam perjuangan menuntut ilmunya ya Allah, untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan ya Allah. Amin ya rabbal Permudahkanlah urusannya menyiapkan PhD-nya ya Allah, dan maka ya Allah berikanlah kemuliaan baginya dalam ilmu ini sebagai seorang doktor. Mudah-mudahan dengan kedudukan tersebut tersebar luas lagi ilmu-Mu ya Allah.
Bertambah keyakinan ummah ya Allah dalam menyebarkan ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah segala yang diperlukan, kemudahan, kelapangan, kecergasan, ingatan yang kuat. Ya Allah, berikanlah kemudahan dia dalam melaksanakan tugasnya sebagai ibu, sebagai isteri ya Allah. Dan doa ini buat kami juga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Indahnya dapat doa ni. Masya Allah. Hari Jumaat yang bulan Ramadan yang Ramadan barakah. yang berkat ni. Dek, Alhamdulillah. doakan Ustazah, akak juga. Sebab kami yang biasa bahasakan akak, adik. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, Kau menjadi saksi ya Allah. Kami berkumpul kerana cinta padamu ya Allah. Terus ikatkan hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Amin. Dalam dakwah ini ya Allah. Ya Allah, himpunkan kami dalam kebaikan ya Allah. Masukkan kami ke syurga-Mu yang tertinggi ya Allah. Terus lapangkan dada-dada kami ya Allah. Jadikan kami saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-puan, doa itu menutup pertemuan ringkas kita pada tengah hari ini. Moga-moga siapa yang hadir secara maya sekalipun, doa itu adalah untuk kita semua. Moga Allah makbulkan. Saya, subhanallah, doktor balik. Masya Allah. Abang, sekejap je. Subhanallah, doktor, sekejap Nak hantar doktor. terima ya? Nak hantar terima. Terima kasih abang. Abang datang bawa rahmat. Subhanallah. Berkat. Doktor, terima kasih. Doktor tengok ya? Doktor ada tengok? Tak, doktor tak tahu yang saya datang mengejut. Ada. Subhanallah. Yang bagi tunjukkan tahu sikit, ni doktor. pun Hajar. Ustazah Asma ni memang mengejut. Yang pun baru tahu abang. Kita, Ya Allah. terima kasih doktor Abang sebab terkejut. izinkan dan pemudahkan. Masya Allah. Abang tolong ambil hibah sekali ya. Mak dia sakit. Siang dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustazah. Sayang. Subhanallah. Doktor bertugas kat mana? Doktor dekat Hospital Pakar Al-Islam. Dia baru Okey. balik on call je pagi tadi. Lepas tu dia keluar sekejap untuk ambil buku-buku. Okey, subhanallah. Allah Akbar. Alhamdulillah Ustazah. Jadi kita boleh sambung sikit sebelum Zohor. Boleh ni? Sambung. InsyaAllah. Ikut Ustazah bekerja. Tak ada. Tak Cuma ada. terkelu dah. Terkelu dah sebab tadi ingat dah tutup kan. Khusus kepada wanita, Ustazah, hati perempuan mudah koyak, hati tisu. Macam Ustazah kan banyak juga. Kadang-kadang kena kecam, kena hentam. Sama juga dengan Kak Asma. Saya kena hentam, kena kecam juga. Macam mana Ustazah boleh jadi hati kuat? Kita kalau boleh tak nak hati tisu, sebab hati tisu ni kita jadi mudah lemah semangat, putus asa. Sebab silakan. Okey, sekarang kita buat movie dalam minda kita. Macam Okey. mata buat movie. Ya, bayangkan ada watak utama dengan watak antagonis. Watak penghalang goals. Okey, buka mata. Bayangkan watak utama ataupun watak protagonis ni adalah satu watak yang biasanya kalau dalam cerita mana-mana cerita pun biasanya watak yang dia kena Ya, kena hentam, mangsa. lemah lembut. Tak semesti, tak semesti. Ya, Okey, itu tak mesti. Itu karakter masing-masing lah. Okey. Dia kena kata, dia kena didustakan, dia kena caci, kena maki. Lepas tu watak antagonis biasanya watak yang mencaci, memaki, Okey, mengata, faham. mendustakan, tak respect, tak hormat. Dan benda ini Allah cerita dalam Quran. Contoh Nabi Nuh AS kan, Allahu Akbar. dia kena macam mana? Dia kena orang sampai tutup ni, tak nak dengar ni. Ambil jari tutup, ya. pasal ambil baju tutup muka. Ya. Sampai macam tu sekali dia cerita. Lepas tu Quran pujuk walaqad kudzibat rusulun min qablikum. Memang rasul-rasul, para anbiya memang sentiasa didustakan. Jadi bila kita buat watak macam tu kan, yang penting dalam hidup ni kita jangan jadi watak yang caci orang, maki orang, hina orang, rendahkan orang, tak respect orang. Sebab itu watak antagonis yang disebut-sebut dalam Quran. Allahu Akbar. Jadi kita baca tu macam memang mudah terpujuk, insya-Allah. Ya, bukan kita kata tak apalah orang caci ke maki, benda tu memang tak boleh. Quran memang tak benarkan, ya. Islam pun ajarkan adab kita bermuamalah sesama manusia. Tapi bila kita di pihak yang kena kecam ke caci maki ke, memang itu adalah sunnah zaman berzaman. Dia cerita dalam Quran, kita baca, kita hadap setiap hari. Tak bahaya pun sebenarnya.
Ya, kalau orang kata caci maki kita tak bahaya selagi mudarat kita pun sebenarnya. tak mudarat. Ya. Bahkan orang sudi umpat kita, dosa kita banyak ni. Dia Ya. sudi umpat, Ya. ambillah sikit. Dia Maka Masya Allah. kuranglah. Jadi itu semua akan memujuk kita. Dan itulah tujuan kita tadabbur Al-Quran. Kita kenal Allah, kita kenal jalan orang yang bawa siratal mustaqim. Dia memang ada ujian. Dia bukan jalan yang penuh dengan bunga-bunga, Ya. puji-puji sahaja. Ya, akan ada orang tak suka, orang caci maki. Yang penting kita jangan jadi watak tu. Masya Allah. Sebab Subhanallah. itu bahaya. Mm-mm. Itu bahaya. Ya Allah. Jadi Ustazah, kita perlu sedar diri kita sebenarnya watak apa. Kalau betul. kita watak antagonis lawan pentagonis. Protagonis, antagonis. Protagonis. Okey, minta maaf Kita ya. nak pilih jadi watak apa di mata Allah. Ya, subhanallah. Jadi bila kita sedang berada di watak protagonis, tenang-tenang sahaja. Subhanallah. Cuba perhati, adakah kita orang yang selalu suka, semua orang tak kena, suka komplain, suka komen, tinggalkan komen yang tak baik. Jadi tolonglah berubah kepada watak yang Allah suka. Allah suka, betul. Subhanallah. Dan Allah pujuk lagi dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalau orang caci maki sikit pun kita tetap nak rasa Allah bagi tu berlimpah ruah lagi banyak. Kalau kata 10 tak suka, ada 1,000,000 mungkin, 1,000 yang sayang. Dan kita dapat rasa kasih sayang tu, kebaikan tu, kita pergi mana-mana sahaja. Jadi kita nak hitung-hitung kebaikan Allah yang jauh lebih banyak berbanding ujian sikit-sikit sangatlah. Betul, betul Ustazah. Allah, kita pun bukan buat benda besar sangat, buat benda saya lah, Ustazah Asma buat benda besar. Subhanallah. Jadi ujian pun sikit-sikit je Allah bagi, tapi kebaikan melimpah ruah, sangat banyak. Betul. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kita teruskan salat, terus berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau orang tu tak suka kita sebab kebaikan yang kita buat, tak apalah. Yang benci tu akan terputus. Jadi kita nak cuba didik diri kita sayang semua orang. Tak kisah siapa pun dia. Dia mungkin tak tahu lagi kan. Kita pun mungkin banyak dosa dengan asbab dia kritik mungkin, ya. Allah kesian kat kita, Allah panggil kita balik kepada dia. Jadi semua itu adalah kebaikan. Subhanallah. Jadi hidup ni sangat indah. Ya, kan Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia sangat baik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu suka, kamu nak sangat itu ia buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Itulah hakikat kita sebenarnya. Macam bayi baru lahir, tak ada ilmu apa-apa. Kita jahil masa baru lahir. Allah lah yang berikan kita segala ilmu sampai kita boleh beza, boleh sebut alibata, boleh beza warna. Semua tu ilmu daripada Allah. Jadi kita kenal hakikat diri kita ni, tak tahu apa-apa. Maka subhanallah, apa pun yang baik dan yang buruk memang semuanya baik daripada Allah. Subhanallah. Seronok kan dengan Ustazah. Ustazah pun keluarkan ayat Al-Quran, selalu mengaitkan kita dengan tadabbur. Saya kan tuan-puan sekalian, pernahlah ketika saya sangat duka cita, saya jumpa seorang syekh, seorang guru. Lalu dia kata, Ustazah, ketika orang sedang melemparkan fitnah, ketika orang sedang ni mula-mula muhasabah diri, lihat dulu adakah ia berpunca daripada diri kita. Yang kedua, sekiranya Ustazah merasakan bahawanya benar-benar dalam keadaan difitnah, dimaki hamu, diputar belik oleh manusia, masa tu dia mengajarkan beramallah dengan surah ni. Surah apa? Tentera Bergajah? Al-Fil. Surah Al-Fil. Subhanallah, surah Al-Fil. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa dia Ustazah? Mula dia. Ramai Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksud dia apa? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada tentera bergajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maksud Allah menjadikan mereka dalam keadaan yang kebingungan, dalam keadaan yang tadlil, sesat. Subhanallah. Lagi? Bila kita bila sebut satu-satu ni kita jadi ni. Alam yaj'al lakum alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lagi? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah utuskan
kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Bukan nama ababil, sebenarnya maksud dia adalah burung yang berkumpulan, berbondong-bondong. Lagi? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Subhanallah. Maka burung tadi tu melemparkan daripada batu-batu neraka, kan, batu-batu yang berapi, kemudian jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Maksudnya kita bayangkan daun kena api kan nampak macam berlubang-lubang. Jadi itulah berlaku pada tentera bergajah. Kemudian guru ni berkata, Ustazah, bila kita kadang-kadang bukanlah menjawab, mempertahankan diri tu cara yang terbaik, sebenarnya Allah nak panggil supaya kembali kepadanya. InsyaAllah sebagaimana lemparan fitnah manusia terhadap kita, Allah akan melemparkan sebagaimana Allah melemparkan batu kepada tentera bergajah. Maksudnya mereka akan didiamkan oleh Allah. Mereka mungkin akan diberikan, kalau tak nampak secara zahir, kesakitan jiwa tu. Kesakitan jiwa, akan ditarik ke tangan hidup. Jadi apabila berlakulah situasi apa pun, kita dikhianat dan sebagainya, kata cuba tadabbur surah Al-Fil ini, cuba baca dan yakinlah bahawasanya subhanallah, siapa yang mengharap bertawakal sungguh kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Umpama seperti tadilah, kalau bayangkan gajah ada binatang paling besar dan tak ada binatang lebih besar pada gajah ketika tentera Abraha, mungkin manusia ketika itu fikir memang hancurlah Kaabah. Apa masa tu tak ada lagi kenderaan kereta kebal ke apa, tak ada, nak pertahankan macam mana ni? Tentera ni tentera yang paling hebat dengan ada macam-macam peralatannya, lepas tu ramai, lepas tu bawa gajah, memang hancurlah. Tetapi itulah Allah SWT tunjukkan kuasa dia daripada burung, daripada batu. Allahu Akbar. Jadi kita ni apalah sangat. Ujian kita macam Ustazah kata, kecil. Apa yang kita buat untuk Islam pun kecil. Mudah-mudahan Allah terima. Kita harap Allah pandang. Kita harap Rasulullah mengakui kita adalah umat Nabi-Nya. Kita menyambung lidah perjuangan Rasulullah. Jadi jauh sangat. Kita ni sikit sangat. Jadi kenapa berkira dengan ujian Allah? Sedangkan ujian itu tanda kasih. Sedangkan ujian tu nak bersihkan kita. Masya Allah. Ustazah, kata-kata akhir daripada Ustazah, lepas ni kita tutup. Masya Allah. Subhanallah, Allah selalu baik. Allah mengubat kedukaan saya hari ini. Allah panggil baby saya, Allah hantarkan insan untuk menghiburkan saya. Masya Allah. Baik kan Allah. Allah tak pernah tak baik. Allah sentiasa baik dalam apa saja yang berlaku. Allahu Akbar. Semoga kita terus menyeru nama-nama Allah. Amin. Al-Asma'ul Husna. Segala yang kita perlukan dalam kehidupan ada dalam nama-nama Allah tu. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bagi Allah nama-namanya yang indah, nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang tertinggi, maka menyerulah, memintalah. Kalau kamu rasa sedih apa, sebutlah nama-nama Allah. Subhanallah. Ustazah, Allah sangat baik, cuma kita yang tidak melihat kebaikan Allah. Betul. Kita tidak merasai bila kita tenggelam dalam kesedihan dan sebagainya. Saya, Kak Asma, sayang Fatimah kerana Allah, kerana Rasulullah. Mudah-mudahan ini kasih sayang yang benar. Yang benar. Wa ahbaki allati ahbabtinilah. Subhanallah. Dan Kak Hajar, terima kasih jadi asbab. Jadi Allah asbab. hantar. Puan Hajar nanti cari rehlah ke rumah saya hari ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih Ustazah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih semua. Lebih kurang dalam ramai yang hadir. 2.4. Oh, kekal sampai akhir. Terima kasih semua. Kami juga sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Selamat solat zuhur berjemaah. InsyaAllah kita tutup, tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. 25. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jangan lupa dapatkan banyak buku Ustazah Fatimah Syaraha. Berdebar cinta, geletek hatimu, Allah di sisi masalah pergi. Tuan-puan sekalian, mungkin awak tahu Ustazah nak beli macam mana? Ustazah, macam mana dia nak beli? Boleh pergi ke Facebook saya ataupun Instagram saya, ada link Shopee kat situ, klik saja. Ada link Shopee di bawah. Link Shopee tu nama apa? Fatimah Syaraha. Fatimah Syaraha. Cari je Shopee Fatimah Syaraha. Yang ni buku parenting yang sangat terbaik. Saya ada beberapa biji. Orang bagi, saya pun beli, subhanallah. Sebab terus
buku parenting Ustazah Fatimah ni dia lebih kepada praktikal. Dia kongsi ilmu, lepas tu terus apa yang kita boleh buat. Dan Ustazah dah buat banyak research lah. Okey, PhD buat tajuk apa Ustazah? Strategi pengurusan diri, keluarga dan masyarakat oleh pendakwa selebriti wanita terpilih di Malaysia. Subhanallah, hebat Ustazah. Allahu Akbar. punya kajian. Doakanlah. Masya-Allah, Kecil je. Okey, ni pembantunya bagi lagi. Ilustrasi penyegar iman. Anak saya kan memang suka sangat yang iMedic tu. Bukan iMedic. iMedic yang doktor tu. Denyut Kasih Medik, Tautan Hati. Lebih 30. Apa pun pergi dekat Shopee Ustazah Fatimah Syarha, follow Ustazah Fatimah Syarha. InsyaAllah sama-sama kita follow sama-sama untuk ke syurga. Amin. Amin. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tahu ya tagline.